Alright. Ada siapa-siapa tekan record tadi? Ke saya yang tekan? Okay lah. Jalan lah. Alright. Okay, got it. Okay. Kemudian apa yang penting lagi? Alright, tak ada apa lagi lah. Okay, kita ada kelab fizik lah. Alright. So, kelab fizik tu mohlah ramai-ramai masuk. Okay. Orang kalau berminat nak buat apa, nak join apa kelab fizik tu, kita akan ada jugalah aktiviti-aktiviti yang kita akan rangka. Sebenarnya bukanlah kita nak fikir kita je. Sebenarnya kita nak, pada saya bila kita buat kelab ni, kita nak awak sendiri yang bergerak. Maknanya platform tu diberikan kepada awak. Jadi awak yang kena keluarkan, awak yang boleh keluarkan idea-idea tu supaya kita nak tengok, kita nak create awak punya kata apa, soft skill tersebut. Jadi bukan kita nak buat masuk kelab tu, awak kena ikut je apa yang kita rancang. Tak, awak boleh bagi dan awak boleh lontarkan idea-idea awak, projek-projek yang awak rasa awak nak buat kan. Jadi kita laksanakan lah, kita cuba fulfillkan, kita cuba make it success lah kan, satu projek tu supaya dia menjadi satu kata apa, kata apa ni, ya dia bagi satu idea lah kepada kita, jadi satu perkembangan lah kat diri awak. Maknanya saya punya aim bukan, aim saya adalah untuk memastikan, menjadikan awak ni mahir dari segi communication skill lah. Bukan setakat kita ni dalam kelas ni, memanglah banyak knowledge yang kita ambil ni is semuanya orang kata apa, benda yang berkaitan dengan apa, lecture kan. Lecture ni semua knowledge je. Tapi macam mana kita nak apply the knowledge, because kalau awak pergi kat industri, bukan dia akan tengok pun semua yang awak belajar ni. About 10% ke 20% je knowledge yang awak belajar daripada universiti tu awak akan apply dalam industri. But how kita nak apply dalam industri tersebut, macam mana kita nak gunakan knowledge kita, which is more on orang kata apa, soft skill lah. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan rakan-rakan kerja kita, macam mana kita nak berkomunikasi dengan customer kan. Jadi dalam masa sama juga macam mana kita nak memberi penerangan kan dekat kawan-kawan kita, dekat ataupun dekat customer kita atau dekat bos kita, okay, tentang sesuatu projek lah. Kalau awak telah diberi satu tugas untuk melaksanakan satu projek lah, okay, dalam industri lah, okay. So itulah kita punya, saya punya apa, kita punya aim kat situ lah, right. So jangan lupa daftar, alright, awak daftar. Lepas tu awak boleh menjadi, boleh mencalonkan diri awak menjadi presiden ataupun menjadi bendahari atau setiausaha ataupun AJK, tak apa. Jadi kita akan buat AGM lah, annual grand meeting, untuk membuat apa kata, mengundi lah siapa yang nak jadi presiden and everything lah, right. So ada yang dah daftar ke kat sini? Mana Mariam? Dah daftar ke? Mana Mariam ni? Mana dia? Mariam, oh Mariam. Ada yang dah daftar ke? Senyap je. Allah, belum aceh. Sembang semalam. Sampai nyom-nyom. Tapi tak daftar. Ayah. Okay. Siapa lagi? Ada yang dah daftar ke? Kelas ni? Saja nak tahu je. Okay. Tak ada lagi? Okay, nanti kita daftar. Pandai Justin cover. Okay. Ini ayat selamat ni. Alright. Ayat selamat ni saya dah mahir dah. Okay. Right. So kita start kelas kita. Kita sambung lecture kita. Chapter 4. Right. Kita berhenti sampai mana? Kinetic friction. Kinetic friction. Kinetic friction. Ni dah kan? Ni dah. Ini chapter apa ni? La ilaha illallah, ni chapter 4. Astagfirullahalazim. Kenapa saya pergi baca chapter 4? Okay. Ni dah. Kan? Sini. Okay. Kat sini ya. Alright. So kita sebelum tu kita ni lah. Kita go through sikit lah. Okay. Balik kat belakang ni. Okay. Dalam chapter 1. Okay. Kita pergi balik. Dalam bahagian ni kita ada apa?
dalam chapter 1 ni ada berkaitan dengan inertia lah. Inertia ni ada apa kaitan yang paling penting adalah P equal to mv. Ingat, momentum equal to mass multiplied by velocity. And kemudian kita ada sentuh berkaitan dengan Newton law. So Newton law terbagi kepada berapa? Ada 3. This is the first Newton first law. Dia terangkan berkaitan dengan inertia, which is kita katakan dia sebagai law of inertia, yang mana F is equal to 0. Yang mana bila F equal to 0, dia V dalam keadaan V adalah constant ataupun V sama dengan kosong. Newton second law menyatakan bahawa the rate of change of momentum, yang mana dia boleh derive dia wujudlah F is equal to ma. Okay. And yang ketiga, Newton third law menyatakan bahawa every action there is an equal and opposite reaction. Maknanya setiap tindakan akan ada daya yang sama tetapi pada arah yang berbeza, which is kita boleh denote sebagai F12 equal to negative F21. Okay, now kita pergi pada force and object. Alright, dalam force and object kita ada beberapa force, which is yang kalau kita tengok kat sini dia ada 5, which is gravitational force, normal force, friction force, tension force, and also external force. Yang mana external force tu terdiri daripada push and pull. Okay, daripada gravitational force ni kita ingat gravitational force ada weight W equal to mg. And kalau kita pergi kepada normal force ni always perpendicular dengan surface. Walaupun dalam keadaan mana sekalipun, dalam keadaan cerun pun, normal force is always perpendicular to the surface. Ingat itu saja. Dan kemudian kita ada friction force. Friction force ni adalah daya yang menghalang pergerakan sesuatu pergerakan. Jadi friction force is equal to mu r. Okay, yang mana mu adalah coefficient of friction and r adalah normal of the object. Alright. Jadi kalau kita tengok dekat sini, friction force terbagi kepada 2, which is a static friction and also a kinetic friction. Bila kita sebut sebagai static friction, dia adalah daya yang menghalang sesuatu objek untuk kekal bergerak. Okay. Jadi kalau kinetic friction ni adalah daya yang menghalang pergerakan sesuatu objek, maknanya yang memperlahankan sesuatu objek. Alright. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini adalah beberapa situasi. Alright, bila kita ada orang kata apa? Kalau dalam situation, kalau dalam exam lah, dia tak sebut, dia kata dia kata kalau dia sebut contohnya dia kata abaikan, ignore the friction, bermaksud satu permukaan tu sangat-sangat licin. Okay, ataupun dia dah maklumkan lah satu permukaan tu the surface very licin. Okay, kalau saya kata dah licin maknanya tidak ada friction dekat situ. Okay, jadi daripada sini kita dapat R adalah normal untuk sesuatu objek yang berada pada kedudukan cerun ataupun on inclined plane. R is denoted sebagai mg cos theta. Jadi awak ingat tadi just now. Okay, jadi R is equal to mg cos theta. Since F is equal to mu R, so jadi F is equal to mu mg cos theta. Alright, so clear kat sini. Now kita pergi kepada the external force, which is a direct pull or push. So pull or push is a force with direct contact with the object. Contohnya kalau kita ada tampak kat sini, ini ada satu orang ni, apa dia buat? Dia menarik tali. Dia tarik tali, yang mana tali tersebut terikat kepada kotak. Jadi dia menarik. So tangan dia ni pegang kepada tali, bermaksud ada kontak. So ini kita panggil sebagai push lah. Contohnya awak menarik pintu rumah, okay? Ataupun awak tarik kerusi, awak tarik meja, okay? Maknanya itu ada kontak dengan objek. Bila awak tarik, awak sentuh kepada objek tersebut bergerak, so kita panggil sebagai push. Yang mana dia ada direct contact. Okay? Sama jugalah contohnya ni. Okay? Awak tolak objek pergi ke dinding. Macam contoh kita padam whiteboard lah, ataupun padam papan hitam dekat sekolah kan. Macam tu lah. Okay? Itu dikata sebagai push and pull. Selain daripada itu, kita juga ada tension force. Bila kita sebut sebagai tension force, dia adalah force exerted by a rope, string or wire. Apa-apa yang ada kaitan dengan tali, okay, kita panggil sebagai tension force lah. Pada tali, okay, string ataupun wire. So the direction is always toward the center. Jadi bila awak ada satu tali, contohnya awak ambil, awak ada tali yang terikat dekat dinding. Okay, macam ni. Ada tali yang terikat dekat dinding. Okay, apa yang berlaku? Awak tarik. Bila awak tarik tali ni ke belakang, apa yang berlaku?
tali ni akan tegang. Tali ni tegang. Jadi daya awak tarik ke belakang. Tetapi dia ada satu daya yang the tension force exert dekat tali ni adalah toward the center. Bermaksud dia ada satu daya ke sini dan satu daya ke tengah. So ini adalah daya yang orang kata apa, yang ini yang bertindak ke atas tadi. So kita panggil sebagai tension force. Jadi bila kita sebut sebagai satu wire dalam satu tali, dia punya tension force is always towards the center of the rope. Okay. Then the tension at each end of the rope are equal and opposite. So bermaksud daya dekat sebelah sini adalah sama, daya sebelah kiri adalah sama dengan daya sebelah kanan. Alright? Boleh faham kat sini apa itu tension rope, tension force? Clear? Okay ke? Saya nak proceed. Okay. Clear. Okay, sama juga macam ni. So, kalau kita ada dua objek yang tergantung, contohnya satu objek A dan satu objek B. Objek A ni dia terletak di atas meja dan objek B dia tergantung di atas pada tali dan dia terikat dengan objek A yang mana dia dipisah, dia digantung dengan takalnya lah, dengan puli. Jadi the force exerted by a rope, string and train. Jadi kalau kita tengok sini kat mana dia punya tension of the wire, tension force of the wire. Tension force is toward the center. Bermaksud macam ni lah. Ini kita panggil sebagai tension 1, ini sebagai tension 2. Yang mana tension 1 is always sama dengan tension 2 value dia. Sebab apa? Sebab tali ni dia berada pada tali yang sama. Jadi force yang bertindak dekat atas tali tu mesti sentiasa sama. Alright? Clear? So if pulley is moved, tension on both sides are equal in magnitude. Alright? Okay. So sama jugalah macam ni. Kalau kita ada satu objek, kat mana kita punya tension? Tension kita always toward the center. So dekat sini, kat sini. So kita anggaplah ini sebagai T1, sini sebagai T2. Alright? Kalau kita tengok kat objek ni pula, dia ada apa? Dia ada R, normal of the plane. Lepas tu kalau kita tarik ke bawah, dia akan ada sini. Sini adalah W, which is equal to mg. Lepas tu pula kat sini ada apa? Sini ada gravitational force, which is mg sin theta. Okay? Alright? Dan juga dalam masa sama, bila objek ni tarik, okay, kalau kedua-dua objek tergantung, tak baca tak. Kalau kedua-dua objek tergantung pula ada tension ke force ke, okay, kita tengok sekejap lagi. Alright, so kita cerita yang ni dulu. So, bila kita ada tali yang ni, bila kita ada objek yang dalam situasi yang begini, okay, kita tengok situasi yang begini dulu. Alright, dia akan ada tali yang menarik dia ke atas. Jadi bila dia nak menghalang objek ni bergerak ke belakang, ada apa? Dia akan ada friction. Dia akan ada friction. Dalam masa sama ada tarikan graviti. Ada graviti yang menarik objek ni ke bawah. So dia akan jadi mg sin theta. Dan juga kalau kita tengok pada objek kedua, satu objek dia ke atas dan satu dia ada weight, which is mg. M2g. This is mg. Okay? Boleh faham kat sini? Clear? Okay, untuk case yang ni lah, untuk macam mana kita nak tentukan berapa force yang bertindak dekat atas objek. Kalau kita tengok pula objek yang ini, yang tension ni, okay, yang apa nama, yang objek yang tergantung, okay. Kalau objek tergantung pada dua tali, dia akan ada satu tension ke kiri dan satu tension ke kanan. Dan nampak ni, ada force A dan force B. Jadi kalau soalan Fizana tadi, kalau dua objek tergantung pun ada tension ke? Jadi kalau contohnya objek tergantung tu macam ni. Kalau kita kata dari sini ada satu objek, okay, sini ada puli. Saya anggap ada puli lah. Lepas tu objek, tali, lepas tu ni objek satu. Ni M1, okay, sini adalah M2. Jadi, kat mana dia punya tension force? Ada tension force. Sebab apa? Sebab dia nak imbangkan pergerakan. Jadi M2 ni dia akan ada apa? Dia akan ada satu weight ke bawah yang menarik dia ke bawah kan? Which M2G. Dan M1 pula dia ada objek yang menarik ke bawah, which is M1G. Jadi tension untuk mengimbangkan dia apa? Dia akan ada tension lah, tension force kat sini. So ni T2, ini T1. Jadi tension kat mana sini? Sini, ni tension. Maknanya towards the center. Boleh faham, Fizana? Dapat tak konsep dia? Clear? Dapat. Clear. Okay. Alright. So, bila kita bila kita nak selesaikan situation berkaitan dengan force ni, okay, adalah amat penting. It's very, very important for us to draw a free body diagram. What is a free body diagram? A free body diagram is a diagram to represent all the force acting on an object.
illustrate the object as a particle which is represented by a point, and all force on the object act at its center of mass, and only force acting directly on the object are included in the free body diagram and indicate the direction of each force. So dalam kita nak menyelesaikan sesuatu soalan berkaitan dengan force, and after this awak akan ada kaitan dengan kita ada berkaitan dengan work, and kita ada berkaitan dengan circular motion and so on. So it is very, very, very important for us to draw free body diagram. So this is one of your learning outcome lah, okay? Yang awak kena mahir. Awak kena mahir untuk melukis free body diagram. Jadi bila setiap kali awak nak jawab soalan, awak kena lukis dulu free body diagram, okay? Free body diagram ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab dia akan membantu awak untuk menyelesaikan any problem. Alright? Kalau kita tak ada free body diagram ni, maknanya kebiasaannya, okay, kita akan susah nak kira. Sebab apa? Kita terlupa untuk consider beberapa force yang bertindak dekat satu objek. Jadi kalau kita tengok sini, illustrate the object as a particle represented by a point. Maknanya kalau lah ada satu objek berkaitan dengan kotak, okay, kita represent dia hanya satu point saja, which is a particle. Alright, kita tengok macam mana. Okay, so free, yang ni lah contoh dia. Kalau kita tengok sini, kita ada, okay. Kepanjangan tali antara dua objek mempengaruhi ke tension of force. Okay, tension panjang tali tidak mempengaruhi force. Sebab apa? Sebab force for F is equal to MA. Betul tak? Jadi dia bergantung kepada berapa dia punya tarikan lah, acceleration tu. Okay? Boleh faham tak? Nabil, okay ke? Dia tak bergantung kepada, dia tak semestinya bergantung kepada orang kata apa, panjang tali tu. Tapi kalau kita consider dengan lebih details, sebenarnya bila panjang tali, dia akan meningkatkan mass of object kan? Betul tak? Jadi sebenarnya dia akan mempengaruhi juga. Tapi setakat peringkat awak ni, awak just fikirkan yang dia tak pengaruhi. Okay? Tapi bila awak pergi kepada details lagi, nanti awak pergi ke peringkat lebih tinggi, baru awak akan nampak lah. Awak kena consider panjang, awak kena consider berat. Dalam berat tu pula berapa size dia. Alright? Dia punya shape pun memanglah kalau ikutkan secara fiziksnya, shape juga mempengaruhi. Tetapi setakat peringkat awak ni, kita nak bagi understanding. Alright? Just understanding. Panjang tu tak mempengaruhi. Sebab apa? Sebab force ni dia bergantung kepada berapa daya yang kita tarik kan. Dia berapa yang awak tarik. Panjang macam mana pun, kalau pendek apa? Kalau lah satu tali tu pendek, awak tarik dengan daya yang kecil. Dengan kata awak tarik dengan 10 Newton, sama tak dengan tali yang panjang awak tarik dengan daya 10 Newton. Tetap force dia sama. Okay, Nabil faham ke? Faham. Asyik tu. Okay, alright. Jadi, kita tengok ni. A free body diagram. Macam mana kita nak lukis satu free body diagram ni? Kita lihat condition dia macam ini. Ada satu budak. Okay, ni Raju. Okay, apa Raju ni buat? Raju dia tarik kotak. Okay, dia tarik kotak. Jadi, objek mana yang kita nak tengok? Kita nak jadikan dia, kita nak kira force. Force yang bertindak dekat atas kotak ni. Jadi, kita jadikan kotak ni sebagai particles. Jadi, kalau kita tengok kat sini, okay, kita jadikan kotak ni sebagai particles. So, saya ubah. Okay. Jadi, kotak ni dia bulat, partikel tengah-tengah. Alright. Kemudian, apa yang berlaku? Dia tarik, budak ni tarik dia, Raju tarik kotak ni ke kanan. So, dia ada satu force ke kanan. Which is, kita namakan dia sebagai F pull. Okay, maknanya dia tarik ke kanan. Awak boleh namakan lah F pull ke, F1 ke, F2 ke, terpulang kat awak. Kemudian, objek ni, dia duduk kat mana? Dia duduk dekat atas permukaan kan? Jadi, dekat atas permukaan, right, bila dia ada duduk atas permukaan, apa yang akan ada? Force. Dia akan ada normal force yang bertindak kat atas dia, which is R. Okay. Dan dalam bahasa sama, objek ni ada berat. Dia ada mass. So, dia ada mass. Bila dia objek ni ada berat, so dia sentiasa akan ada gravitational force, weight. Weight is equal to mg. Alright. Dan dalam bahasa sama juga, dia ditarik ke kanan. So dia berada di atas permukaan. Apa yang berlaku? Dia akan ada, sini ada friction force.
Okay, dah ada friction force. So that's why lah kita lukis dia punya free body diagram macam ni. Okay, boleh faham situation dia? Clear? Ada soalan? Okay. Right. Now, kita tengok kepada situation yang kedua pula. Kita ada objek kotak ni lah kan, kita tarik dengan tali. Mana awak ada tali? Okay. Awak ada tali yang ni, awak tarik pada angle 30 degree. Jadi kita jadikan dia. Kita jadikan dekat hujung ni sebagai dia punya center of mass lah. Maknanya particle dia. Particle untuk objek ni. Jadi objek ni kita tarik ke mana? Kita tarik dia ke atas. So dah tarik pada 30 darjah. So kita panggil dia sebagai F pull. Okay. Kemudian kita ada apa? Objek ni pula dia berada dekat atas apa? Di atas meja. Jadi dia akan ada apa? Dia akan ada normal. Dan objek ni ada berat M. So dia akan ada weight, gravitational force mg. Dan bila kita tarik ke kanan, apa yang berlaku? Sebab dia ada sentuhan dengan permukaan. So dia akan ada friction. Alright. So that's why lah jadilah macam ni. Okay. R full, F full, F friction dengan weight. Okay ke ni? Yang korang kena faham macam nak lukis free body diagram ni. Clear? Okay. Yes. Now, Ya, doktor. kita tengok pula. Ada pula satu orang ni, okay. Dia main ski, okay. Dia main ski, dia turun daripada tempat ais lah, okay, daripada permukaan yang cerun. Jadi kalau kita tengok sini, permukaan ni dia punya kecerunan dia adalah 30 darjah. Jadi dia turun macam mana? Dia turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah, apa yang menarik dia ke bawah? Dia akan ada satu kita panggil sebagai force lah, gravitational force ataupun F equal to F lah, awak kita katakan dia F je lah. F. Saya nak kena F je, nanti kan awak pening. Okay, kita kata ada F lah. F besar. F besar maknanya bila dia tolak dengan dia punya ski kan, dia tolak dengan dia punya kayu ski tu, maknanya dia tolak diri dia ke bawah. Jadi akan ada force yang ke bawah. Dan disebabkan dia bersentuh dengan permukaan, jadi akan ada apa? Dia akan ada saya nak contoh ni je. Dia akan ada normal. Okay, ada normal kat sini. Yang mana normal ni perpendicular dengan permukaan. Jadi dan disebabkan dia ada mass berat, jadi dia akan ada apa? Dia akan ada weight ke bawah equal to mg. Right? Dan kayu kaki dia punya slider ni kena bersentuh dengan permukaan, dengan ais tu. Jadi akan ada apa? Ada friction. Okay? Akan ada friction. Jadi yang ni lah. So kat sini kita tambah ni. Dah ada tambah F. Saya lupa tambah F. Okay, kat sini ada F. Okay, jadi inilah dia punya free body diagram. Yang mana kita letakkan dia tengah-tengah sebagai particles. Okay. Dan kalau kita tengok pula traffic light. Okay, ada satu traffic light yang tergantung dekat atas tiang jalan raya lah kan. Tiang jalan raya. Jadi apa yang berlaku? Okay, kalau kita tengok kat sini kita boleh pecahkan kepada dua free body diagram. Kenapa kita pecahkan kepada dua free body diagram? Tengok. Satu, dia ada, kita tengok. Satu, kita kena consider bahagian traffic light ni. Okay, dekat traffic light ni. Sebab apa? Kat traffic light ni, objek dia tengah-tengah. Kemudian apa? Dia tergantung. Dia terikat apa? Dia terikat dengan tali. Jadi dah akan ada satu, kita panggil sebagai T3. Kemudian, dia pula ada berat. Disebabkan ada berat, dia ada weight, which is mg. Kat sini ada normal ke? Untuk traffic light ni dia ada normal force tak? Ada ke normal force? Ada. Tak. Tak ada Tak ada. Sebab apa? Sebab objek ni traffic light ni tidak bersentuh dengan any surface. So that's why dia tidak ada normal force. Okay. Kemudian T3. Kita tengok pula dekat bahagian sini. Okay. Nampak tak? Dekat bahagian sini dia connected, ada join. Jadi maksud satu tali ni dia dipecah, tali yang dekat T3 ni dia diikat oleh tali kedua dengan tali yang pertama. Tali yang kedua dengan tali yang pertama. Jadi kat sini kita boleh pecahkan kepada force yang lain, free body diagram yang lain. Jadi kalau kita nak pecahkan, kita ambil bahagian dekat bahagian sini. Okay, bahagian sini. Kita tengok sini dia pecah. Mana ada satu titik tengah-tengah. Dia ada T3, yang mana T3 ni adalah ke bawah. Sebab apa? Sebab kita ingat tension always towards the center of
string. Okay. Jadi T ke bawah, kemudian ada T2. T2 ke kanan dan T1 ke kiri. Okay. Jadilah ini satu free body. So ada dua free body diagram. Okay ke? Faham ke ni? Clear? Okay, now kita tengok pula situasi yang mana ada objek yang satu objek A yang mana dia berada di atas permukaan meja dan mana satu lagi ada objek B yang tergantung yang mana mereka kedua-duanya terikat dengan satu tali. Jadi apa yang berlaku, kita tengok tu objek A tu lebih berat daripada objek B. Jadi bila objek A lagi berat daripada objek B, awak rasa dia objek A ni akan slide tak? Tak ada kan? Maknanya objek A ni akan maintain dekat atas permukaan. Sebab apa? Sebab dia lagi berat daripada objek B. Ini secara logiknya. Betul tak? Kalau kita fikir secara logiknya. Jadi kalau kita melukis satu free body diagram, okay, kat sini kita pecahkan kepada objek A. Okay, dia akan ada apa? Disebabkan dia ada berat, dia akan ada weight which is mg. Okay. Kemudian dia ada apa? Dia ada kat permukaan dia ada normal force. Dan bila tali ni dia terikat pada tali. Tali ni tarik dia ke mana? Tali ni tarik dia ke kanan. Betul. So dia akan ada T1. Dan yang macam mana? Apa daya yang menyebabkan objek A ni remain, tidak bergerak? Dia ada friction. Static friction yang menahan, yang mengelakkan objek A ni untuk terus bergerak. So dia ada 4 force. Jadi kalau kita pergi tengok kepada B pula, objek B, okay, dia akan ada apa? Dia akan ada weight. Sebab apa? Dia akan ada ni MB, ni MA. Senang. Okay, MB G. Yang mana dia menarik objek B ni ada berat. So dia akan ada gravitational force. And dia terikat kepada tali. So dia terikat pada tali, dia akan ada T2. T2 ni maknanya objek ni dia tergantung dan terikat dengan tali, so dia ada T2. Jadi dia ada objek lain, dia ada force lain ke? Dia ada friction ke? Dia ada normal ke? Tidak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak bersentuh dengan permukaan. Okay. So apa yang penting, first lukis free body diagram dulu, baru kita boleh selesaikan. Barulah kita boleh kira. Kita nak tahulah berapa T2 ke, kita nak kira berapa mass ke. Itu kemudian. First of all, kita lukis the free body diagram and kita assign all the forces acted on the object. Okay. Now kita tengok kepada free body diagram yang lain pula, yang ada dua objek yang terikat kepada puli lah. Right. So kita ada dua objek kat sini. So M1 dengan M2. So M1 dengan M2, kalau kita tengok sini, M2 ni lagi berat daripada M1. Okay, M2 lagi berat daripada M1. Sebab apa? Sebab kita nampak arah dia tulis, nampak A2. Bermaksud M2 ni dia bergerak ke bawah. Bermaksud M2 ni lagi berat daripada M1. Jadi kalau kita nak lukis free body diagram, okay, macam mana kalau untuk yang objek satu, kita ada tengah-tengah titik, kemudian dia ada apa? Dia ada weight. Weight sama dengan M1G. Dan dalam masa sama dia terikat dengan tali. Sudah ada T1. Untuk objek kedua pula, kita ada titik partikel tengah-tengah, kita ada weight sama dengan M2G. Dan kita ada terikat dengan tali, kita ada T2. Alright. So inilah cara nak lukis. Yang mana T1 ni sama dengan T2. Sebab apa? Sebab tali yang sama. Bila tali yang sama, dia punya nilai force adalah, dia punya nilai tension lah sama. Okay? Alright, clear? Soalan cakap ni? Ada apa-apa lagi? Pertanyaan? Setakat habis free body diagram ni, ada apa-apa lagi? Agaknya awak faham lah. Okay. Faham. Right. Now kita masuk kepada net force. The motion of an object is due to the net force, which is kita panggil sebagai sum of all forces acted on it. Jadi samalah, force bila kita sebagai force net is equal to F1 campur F2. Bermaksud dia adalah resultant force. Okay, resultant force of sesuatu objek. Contohnya kalau kita tengok kat sini, kita tengok yang condition yang ke yang bawah ni, Jadi kita ada satu objek. Objek ni dekat atas air. Okay. Kemudian kita ada lembu. Okay, lembu ni yang kuda. Kuda ni tarik muatan yang dekat atas air ni. Jadi satu kuda tarik dengan force satu. Dan satu lagi kuda tarik dengan force kedua pada angle yang berbeza. Jadi untuk memastikan objek ni dia bergerak dengan lurus, apa yang diperlukan? Kita perlukan force satu dengan force dua yang sama. Betul tak?
Jadi dan pada angle yang sama, barulah kita boleh tengok, barulah objek ni dapat bergerak lurus straight saja kat sini. Betul tak? Faham tak? Okay. Jadi kalau kita nak kira macam berapa resultant force ni, kita kena pecahkan kepada komponen, X komponen dengan Y komponen. So this is very important. Sebab tu saya kata komponen method adalah sangat penting. Alright. Jadi that's why awak kena pecahkan, awak kena tahu macam mana nak buat komponen method. Pecahkan pada X komponen dengan Y komponen. Bukan setakat kita belajar dalam projectile, tapi dia akan banyak lagi kita gunakan, terutama dalam net force ni. Kita nak pakai juga dalam momentum nanti yang kita akan belajar pada chapter yang akan datang. Right? Dan banyaklah situation yang awak akan pakai. Okay. So dalam net force ni, dia boleh pecah kepada, kalau kita nak buat using komponen method, dia boleh pecah kepada, awak kena pecah kepada X komponen dengan Y komponen. Alright. Jadi untuk memudahkan kat awak, saya cadangkan kita pakai ni Fx dengan Fy. Saya tak cadangkan awak pakai ni F parallel dengan F perpendicular ni, nanti awak pening. Jadi kita pakai saja F apa kita panggil, pakai Fx dengan Fy, supaya bila awak tahu Fx mana, Fy mana, kita boleh kira resultant net. Saya tak jangan kita elakkanlah guna benda ni, sebab yang ni nanti awak pening, mana parallel mana perpendicular. Okay, tapi kalau awak faham, awak boleh pakailah. Tapi saya nak cadangkan kita fokus kepada Fx dengan Fy. Okay, now tengok. So since the motion of an object is due to the net force acting on it, we may rewrite the Newton law of motion as first law, which is an object will remain at rest or move with a constant velocity unless acted on by a net force. Or the second law, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the net force acting on it. Jadi dalam konsep yang kita nak pakai ni, dalam kita nak menentukan dia punya resultant force ni amat penting. Sebenarnya bukan first law dengan second law je. Kita perlu juga menggunakan ketiga-tiganya. Third law. Third law tu kat mana? Third law tu apabila dia melibatkan apa kita panggil normal force. Alright? Okay, so kita tengok example. Okay, kita tengok pada example 1. Okay, let's say consider a block is at rest in figure. Indicate the forces acting on it. Okay, indicate the forces acting on it on the box in the diagram and draw the free body diagram for the box. Jadi kita nak indicate dia. Okay, first of all, apa yang berlaku? Objek ni dia bergerak tak? Objek ni dia tidak bergerak. Jadi bila dia tidak bergerak, okay, apa yang berlaku? Dia akan ada. Okay, kita tengok objek ni dekat atas permukaan. So kita lukis yang bulat dulu. Sebab apa? Kita nak indicate dia punya partikel. Kemudian ada apa? Kemudian kita draw, dia ada mg. Dia ada mg ke bawah, betul? Dia ada mg ke bawah. Okay, mg. Weight, which is mg. Okay, clear? Kemudian dia ada apa? Sebabkan dia berada di atas surface, dia akan ada apa? Dia akan ada R. Okay. Ini kita panggil sebagai normal. Yang mana kalau kita tarik, sini adalah theta. Yang mana R ni juga sama juga dengan mg cos theta. Sebab apa? Sebab force yang ke atas is equal to force dekat bawah. Jadi R ni juga sama dengan mg cos theta. Alright. Dan dia ada apa? Objek ni dia tak bergerak. Dia maintain. Dia ada apa? Jadi dia akan ada friction. Okay, kalau kita lukis free body diagram, okay, free body diagram tak adalah awak lukis, awak boleh lukis macam ni lah. Awak boleh lukis, kalau nak senang kat awak lukis bulat, kemudian bawah weight is equal to mg, dan awak boleh lukis ni R, sini ada friction. Alright. Kalau sini tarik, ini ada theta, sini sama dengan mg cos theta. Ini sebagai information awak lah. Okay, clear? Ataupun kalau awak nak ni apa nama, awak nak ubah, awak boleh ubah dia jadi macam ni. Jadi macam ni. Sini R, awak sengitkan dia. Sini friction, so sini akan jadi weight equal to mg. Awak boleh buat macam mana yang penting awak nampak. Yang ni bila awak dah lukis draw ni, inilah dipanggil free body diagram. So kita dah menjawablah soalan tu. Okay, so inilah dia. So the force acting on the object adalah normal force, friction force, gravitational force. Okay, normal, friction and gravitational. Okay,
Ada soalan setakat ni? Okey ke? Okay. Okay. Now, kita pergi kepada next question. An object move on the floor to the right. Okay. Move on the floor to the right across a frictional surface. Bila kata frictional surface, when 15 maknanya permukaan tu ada tak rata, apa nama? Tak rata lah kan, ada resistance. When 15 Newton force is applied on it. Okay. So the object encountered 10 Newton of frictional force and the weight of the object is 80 Newton. Determine, okay, sekian ni. So bila dalam situasi macam ni, kita lukis dulu. Kita lukis. First of all, awak lukis lah. Awak kata ada objek lah. Okay, ada objek, okay, ada objek. Kemudian ada apa? Okay, objek ni kita tarik dia ke, okay, kita tarik dia ke mana? Kita nak, dia kata kita tarik ke kanan lah. Okay, float to the right. Jadi dia ada apa? Dia akan ada force. Force ke kanan, kita anggaplah dia sebagai F1. Kita bagi dia F1 sebanyak 50 Newton. Kemudian, dia apa? Dia ada apa? Dia encounter 10 Newton of frictional force. Jadi dalam masa sama juga dia ada frictional force ke kiri. So ni awak tulis ni, okay, ke frictional force sama dengan 10 Newton. Okay, 10 Newton. 10 Newton. Okay. Kemudian dia kata dia ada weight of the object is 80 Newton. Bermaksud dia dah bagi weight dah. Kalau dah bagi weight, awak dah kira dah dari ikut mg, awak kira W is equal to 80 Newton. Jadi apa yang berlaku? Kita nak cari adalah kat sini kita tambah lagi R. Betul tak? So kita kena lukis ke semua force yang bertindak dekat atas objek ni. Okay. So yang ni clear? Now kita nak kira what is dia punya normal force. The normal force, okay. Kalau kita nak kira normal force macam mana? So normal force adalah R. R is equal to apa? So dalam bila objek ni R equal to apa? R ni normal force ni dia follow the Value. Newton Weight. third law kan, equal to weight. Okay, is equal to 80 Newton. Sebab apa? Sebab dia follow Newton third law. Jadi R is equal to W is equal to 80 Newton. Okay, now we are going to determine the net force. So this is A. Now B. What is the net force? Net force adalah kita nak kira total F. Bila kita nak net force, awak boleh tulis total F. Since ini melibatkan apa? Ini melibatkan apa nama? X axis saja, X direction saja kan, sebab dia tarik ke kanan kan. Jadi nak kira force, kena ingat macam kita cerita dah, kalau ke kanan dan ke atas kita kena pakai positif. Mana-mana objek yang ke kiri dan ke bawah kita pakai negatif. Sebab apa? The sign ni hanya indicate dia punya direction. So total F sama dengan F1 tolak dengan friction kan. Sebab apa? Sebab F1 ni, sebab F1 dia F1 ni dia ke kanan dan F friction dia ke kiri. Sebab tu kita buat F1 tolak F. Jadi kita akan dapat 50 tolak dengan 10. So akan dapat 40 Newton. Okay? Clear? Okay, now kita nak kira coefficient of friction. Okay, C. Coefficient of friction. Friction is equal to mu R. Jadi kita nak kira coefficient of friction. Mu is equal to friction divided by R. Friction dia dah bagi. Friction adalah 10. R adalah 80. Jadi 1/8 berapa? 0.125. Unit dia apa? Dia unitless. Sebab apa? Kalau kita tengok for friction adalah Newton, there is normal per Newton. Jadi dia Newton dah bagi, dah tak ada unit. So dia frictionless. Okay. So 0.125. And D. Then suruh kita cari mass. So macam mana kita cari mass? Kita ada information W is equal to mg. Jadi M is equal to W divided by G, which is 80 divided by 9.81. Dapatlah. Berapa? Cuba kira. 8.15. 15. Okay, unit dia adalah Gram. kilogram. Alright. Simple kan? Macam ni lah. Right. Okay. So padam. Okay, yang ni kita lukis. Ni adalah calculation dia. Okay. Alright, boleh faham? Okay.
sekarang ni awak cuba. Saya bagi awak masa. Dalam masa 1 minit untuk awak cuba exercise ni. Boleh dapat tak? Boleh jawab soalan A, B dengan C. Dah siap? Dah ke? Senyap lah. Dah ke belum? Woi, okey ke tak ni? Okey, dah siap? Dapat ke jawapan? Jawapan dia dah ada kan? 306 Newton dengan 0.84 dapat tak? Okey ke korang ni? Banyak lah. Ni ada ke tak ada orang ni? Ada ni. Dapat lah. Okey. Right. Kita tengok example. Okay. An object of mass 40 kg sliding down an inclined plane with a uniform velocity. Draw a diagram. Okay. Bila kita nak draw a diagram, macam mana? First, dia ada apa? Dia ada berat kan? Objek ni dia ada berat. Jadi bila dia ada berat, okay. Frictional force tak dapat. Okay, jap. Okay, so dah ada objek. Ini kita kata ada particle. So dah ada apa? Dah ada mass. Mass dia adalah ke bawah. Right? Mass. Weight which equal to mg. Dan dah ada apa? Dah ada disebabkan dia bersentuh dengan permukaan, dah ada R. Okay, normal force. Kemudian calculate, kemudian dah ada apa? Dia ada dekat dengan permukaan. So dah ada, dia kata, okay, dia tak, okay, so dah ada apa? Dah ada apa? Friction. So dah ada friction kat atas. Right? Okay. Kemudian, bila dia kata dia sliding down. Bila dia sliding down, ada daya yang menarik dia ke bawah. Which is, dia ada force yang ke bawah kat sini. Force. So kita anggap dia F. Okay, F besar. Ataupun kita katakan F1 lah. Okay, untuk awak senang. Akan menarik dia ke bawah. Alright. Jadi, kalau kita extend graf ni macam ni. Tarik sini. Okay. Ataupun saya tukar lah. Nanti awak pening. Tak nampak? Awak tak nampak sini. Saya ubah sekejap Okay, kalau kita tarik dia kat sini. Okay. Sini. Okay, warna biru ni. Okay. Theta di sini. Okay, sini adalah 90 darjah. Jadi sini kalau sini 40. Kalau sini 40. Sini 90. Okay. Sini 90. Bermaksud kat sini berapa? Sini adalah 9, 10, 13, 18. So sini ada 50. Jadi bila sini 50. Dekat sini angle sini akan jadi 40. Betul. Jadi untuk kita tentukan R ni akan sama dengan mass yang dekat sini. Sama mass dekat bawah ni. Jadi yang mana mass dia adalah sama dengan mg cos theta. Betul tak? Jadi mg cos theta sebelah sini. So kalau kita nak kira what is the mass F1 ni. Okay, kalau kita tarik dia macam ni. Okay, kita tarik dia macam ni. So dah kan ada 90 darjah dekat sini. Right? Jadinya bila dia 90 darjah kat sini. So kita nak kira ini berapa? Sebab force
force di sini, okey, jap. Saya tunjuk. Force di sini, okey, sama juga dengan force yang bertindak dekat sini. So sini akan jadi mg sin theta. Betul. Dia akan jadi mc sin theta. Jadi dekat sini F1 dia akan jadi mg sin theta. Inilah macam mana wujudnya mg sin theta ni. Clear? Sebab awak sebelum ni ada saya pakai kan mg sin theta, macam mana boleh dapat mg sin theta. Inilah punca hasilan mg sin theta ni. Sebab tu vektor ni very penting. Okay? Sebab tu bila dalam chapter 1 tu vektor sangat-sangat penting. Awak nak fahamkan mana kedudukan. Sebab tu bila awak belajar math kan, sangat penting untuk awak faham apa itu vektor. Right? Sebab kita nak apply dalam physics, mostly in the physics cases. Okay? So mg sin theta. Jadi kat sini kita dah lukis. So ada berapa? Dah ada 1, 2, 3, 4. Dah ada 4 force. Alright. So kita nak kira. Now soalan dia tanya kita, suruh kita cari calculate the normal force. Macam mana kita nak kira normal force? So R is equal to mg cos theta. Sebab apa? Sebab dia ada angle kan. Jadi kita dapatlah M sama dengan, dia ada bagi ke mass. Okay, dia ada 40 multiply by 9.81 cos theta. Theta adalah 40 degree. Jadi dapatlah 300.6 Newton. Alright. Okay. So macam mana pula kita nak kira the coefficient of friction? So nak dapatkan coefficient of friction, F is equal to mu R. Jadi kita kena tahu dulu F. Jadi kalau nak tahu F, macam mana? Kita nak tengok. Okay. Kita nak tengok macam mana nak kira F. Kalau lah objek ni dia tidak bergerak. Okay. Kalau objek ni tidak bergerak, apa yang berlaku? Berapa resultant force dia? Okay. So kalau objek ni tidak bergerak, resultant force dia akan sama dengan 0. Okay. Dia tak bergerak. Dia akan jadi resultant force sama dengan 0. Jadi dia akan jadi negatif F1 tambah dengan F. Betul tak? Sebab apa? Sebab negatif F1 sebab dia bergerak ke kiri. Okay, kita letak negatif. Jadi dia akan jadi F1 sama dengan friction. Yang mana F1 sama dengan mg sin theta, friction sama dengan mu R. Okay. Jadi kita nak kira apa? Kita nak kira mu. Mu adalah sama dengan mg sin theta divided by R. So akan dapat 40 multiply by 9.81 sin 40. Awak divide kan dengan 300.6. So dapat apa? Dapatlah 0.84. Dapat ke? Okay, clear? Ada soalan kat sini? Faham ke? Kenapa objek tak bergerak pula? Okay, sebab kita nak kira objek dia macam ni. Kalau dia bergerak, object of man is sliding down. Okay, kita faham dia sedang bergerak. Tetapi sekarang ni kita nak kira berapa dia punya coefficient yang menahan dia. Jadi bila kita nak kira berapa coefficient yang menahan dia, kita kena consider apabila dia tidak bergerak. Faham tak Zaidan? Clear? Kita nak calculate. Okay, yang mana sebab kita macam ni. Bukanlah untuk coefficient je. Contohnya kita nak kira berapa friction force. Kalau kita nak kira berapa friction force tu adalah daya yang menahan objek itu daripada bergerak. Betul. Jadi daya yang menahan objek itu daripada bergerak, dia untuk kita macam mana saya nak explain? Macam ni. Okey. Awak bergerak, katalah awak ada satu objek. Okay, kita ada satu objek. Okay, kita ada satu objek bergerak dengan force of equal to 10 Newton. Berapa daya yang diperlukan untuk menahan objek ni daripada bergerak? Berapa Zaidan? Saya tanya awak. Contoh. Untuk menahan objek ni daripada bergerak. Daripada tidak bergerak. Daripada bergerak lah. Kita nak tahan dia. Kita nak suruh dia berhenti. Berapa daya friction yang kita nak bagi dia untuk dia berhenti? Berapa Zaidan? Sama. Which is 10 Newton. Kenapa kita bagi dia 10 Newton? Kenapa sama? Kenapa kita consider dia sama? Yes, net force. So sebab itulah kita apply konsep ni. Sebab itulah tadi. Itulah jawapan awak. Awak faham tak? Itulah jawapan kepada soalan awak tu. Kenapa objek ni tak bergerak pula?
Sebab kita nak kira berapa yang menahan dia daripada bergerak. Okay, boleh faham? Okay, yang lain ada soalan? Okay, yang lain-lain okay ke? Dia Okay. dah makin, dia bukanlah susah sebenarnya. Dia sebenarnya understanding saja, kefahaman. Sebab bila mechanics ni, dia macam mana cakap, dia nak kena ajar awak, awak kena nampak benda tu. Kan? Jadi lah bila online ni, sebab tu saya bila online ni saya tak nampak awak macam mana tahu. Jadi that's why kalau awak tak faham, stop me so that I can repeat and explain you the concept and apa-apalah semuanya. Okay? Supaya awak boleh jelas dengan apa nama understanding ni. Alright? Okay. Habis dah. Okay, yang ni dah habis. Okay, habis. Alright. So kita akan masuk kepada object in equilibrium. Apa yang kita maksudkan dengan object in equilibrium? Bila kita sebut sebagai object in equilibrium, okay. So bila kita kata object in equilibrium, an object is said to be in equilibrium when its velocity is constant. Maknanya apabila dia punya velocity adalah constant dan juga ataupun dia punya velocity adalah sama dengan zero. Yang mana dia punya net force adalah equal to zero. So bila kita kata objek tu sama equilibrium, bermaksud dia dalam keseimbangan. Keseimbangan sama ada net force is equal to zero ataupun net force is equal to net force is equal to zero je. Itu kita panggil sebagai equilibrium. Bila net force equal to equilibrium, bermaksud velocity is equal to zero ataupun velocity is equal to constant. Alright. So dalam satu objek equilibrium, okay, ingat dia punya net force adalah equal to zero. Jadi kalau kita ada dua dimension, okay, ni tukar kepada fx lah. Fx dengan fy. Okay, total net force is equal to fx tambah dengan fy is equal to zero. Alright. So kalau dalam satu objek tu dalam keadaan equilibrium, sum of perpendicular, sum of y, total fy akan sama dengan zero dan total fx akan jadi sama dengan zero. Okay. So ingat ni je. Alright, clear? Bila kita sebut sebagai equilibrium, alright, bila dalam keseimbangan, total force is equal to zero. Alright. Dan yang mana dia punya sum of perpendicular is component adalah sama dengan kosong juga. Sum of the parallel component pun sama dengan kosong. Okay. So ini adalah problem strategi macam kita cerita tadi. Bila kita nak tentukan, bila kita nak buat satu soalan, kita nak jawab satu soalan, apa yang paling penting, kita sketch the situation. Sketch the situation based on the free body diagram. Kemudian kita identify all the force yang bertindak, which is kita tengok ada apa, kita ada gravitational force, ada normal force, friction force, tension and also ada external force. Jadi dan kita dah lukis tu, barulah kita boleh selesaikan problem. Kemudian bila kita dah lukis, kita apply the Newton law equation yang mana kita katakan F is equal to 0, yang mana dia punya condition adalah Fx Fy is equal to 0 dan Fx equal to 0. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok kepada soalan lah. Mungkin daripada soalan ni awak boleh dapat some idea. Alright. So, a person push a 14 kg lawnmower at constant speed with a force of F is equal to 88 Newton directed along the handle which is at an angle of 40 degree to the horizontal. Now, dia sekarang bila kita dah nampak ni, kita nak lukis apa? Kita kena lukis lah. Alright. Kita punya situation macam mana? Kita ada ni lah, kita ada person push kita ada lawnmower katakan ini permukaan. Okay, ini permukaan, kita ada lawnmower sini, lawnmower. Okay. Dia ada ini, ada punya pemegang tu kan. Okay. So dia kata dia push 14 kg. So ada mass. Kat sini mass of object is equal to 14 kg. Okay, jadi kita ada mass of object 14 kg. Lepas at constant speed with a force. Bila dia kata constant speed, bermaksud V constant, bermaksud F is equal to 0 lah. Sebab apa? Sebab acceleration akan sama dengan acceleration, yang mana acceleration adalah sama dengan 0. Okay, boleh faham? Sebab bila V constant with a force of 88 Newton direct along, bermaksud dia tolak lawnmower ni ke bawah. F sama dengan 88 Newton. Alright, kita kata F ke bawah. Kemudian at an angle of 40 degree. Bermaksud 40 degree tu, kalau kita lukis kat sini, okay, kalau kita ambil sini angle dia theta. Sini adalah theta. Theta is equal to
40 degree. Okay. Boleh faham? Boleh dapat situation dia? Clear? Jadi kalau kita lukis free body diagram tu kita ambil dekat mana? Kita ambil dekat atas ni. Kita ambil dekat ni. Kita ambil kat atas pula. Kita ambil dekat sini lah objek ni. Right? So kalau kita nak lukis free body diagram, okay, kat sini dia akan ada apa? Dia ada weight, which is mg, gravitational force. Dia akan ada normal force. Kemudian objek ni ditolak ke bawah. So kalau kita ada lukis straight, dia akan ada apa? Dia akan ada force kat sini. Yang push dan sini ada angle theta. Okay, boleh faham? Dan dia ada apa? Dia akan ada friction. Sebab apa? Sebab ada grass lah. Ni ditolak, dia potong dekat atas rumput. Atas rumput ni adalah grass, betul? Jadi ada friction. So dia akan ada tekanan. Jadi kalau kat sini, macam mana kita nak, inilah dia punya free body diagram. Kalau kita lukis free body diagram, dia akan jadi macam ni. Akan jadi, sini adalah friction. Sini adalah mg, which is w. Sini adalah r. Dan kalau kita tarik. Okay, sini adalah force kita. Yang mana dia applied force tu. Ini free body diagram kita. Boleh ke setakat ini? Okay semua? Mana okey ke tak okey ni? Okay. Okay. Okay, doktor. Alright. Okay, now. Kemudian, kita dah sampai sini. Now, kita nak kira. Calculate the horizontal friction force. Horizontal friction force ni yang mana? Yang dekat atas, dekat bahagian X lah. Dekat horizontal. Jadi, bila kita nak buat benda macam ni, kita kena ingat. Kalau kita nak kira, awak pecahkan kepada X dengan Y component. Okay, kalau kat sini, dia dekat sini. F ni dia pecah kepada apa? Dia ada Fx. Dan ada Fy. Betul tak? Sebab apa? Sebab ada force. Force ni dia dah ada angle. Jadi kita kena pecahkanlah dia kepada Fx dengan Fy. Now, kita nak kira horizontal force on the bawah. So apa benda kita boleh buat? Kita pecahkan kepada komponen. So ini force. Okay, ini force. Okay, ini adalah X komponen. Kita pecahkan, ini adalah Y komponen. Right. Boleh faham kat sini? Now, kita consider ada berapa force? Kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada 4 force. Maknanya kita ada W, kita ada F, kita ada R, ada F. Friction. Now, kita masuk yang first. Okay, yang first, kita ada, kita ambil yang F dulu. Okay, kita ambil F dulu. So, Fx apa? Fx sama dengan F, kat sini ada apa? Sini theta kan? F cos theta. Bersamaan F kita adalah berapa? Force kita adalah 88 cos 40. So dapat apa? Dia akan jadi berapa? F ni berapa? 67.41. 67.41 Newton. Okey. Ya, Firzana kata kenapa theta atas tu bila tiba-tiba ada kat bawah? Kenapa F tu dia tak horizontal? Okey. Ini kalau kita tengok kata soalan dia kata baca dekat sini. Dia baca dekat sini, dia kata which at angle of 40 degree. Maknanya dia kata dia tolak satu lawnmower tu dekat 40 degree ke bawah. To the horizontal. Maknanya at an angle 40 degree to the horizontal. Nampak ayat dia? Bermaksud kalau lawnmower tu kat sini, okay, dia tolak ini dia punya handle, okay, handle lawnmower tu, awak tolak troli. Kata troli tu dia sengit, dia punya tangkai, dia punya pemegang troli tu sengit, okay. Angle dia ke sini. Maknanya dia 40 degree to the horizontal. Boleh faham Firzana kenapa dia jadi 40 degree? Ya? Yeah? Okay. Alright. Now. Okay, kat sini dah faham. Okay. Kita balik kepada sini. So F dapat. Okay, Y komponen pula. Fy sama dengan F sin theta. Tetapi dia punya direction ke mana? Ke bawah. Bila ke bawah kita kena letak negatif. So akan dapat negatif 88 sin 40. So dapat apa? Negatif 56.57 Newton.
Alright. So kita dah ambil F. Kita dah pergi kepada force yang lain. Kita ada force W. W ni pula dekat mana? Dia WX ni ada tak? WX ada. Sebab apa? Sebab dia melibatkan Y component saja. So W, Y sama dengan mg. Which is mg adalah 14 darab 9.81. Dan dia ke mana? Dia ke bawah. Okay, dia ke bawah. Jadi dia ke bawah dia akan jadi negatif. So dapat negatif apa? Negatif 137.34. 0.34 Newton. Okay, now kita pergi kepada F friction pula. Friction. Friction ni adalah Fx. Dia ke mana? Dia ke kiri. So kita ada negatif. Negatif friction ni berapa? Dia ada bagi tak? Dia bagi tak friction? Oh, dia tak bagi friction. Jadi disebabkan dia tak bagi friction, okay. Oh, kita nak kira, calculate the horizontal friction force. So kita tak ada friction force. Jadi dia suruh kita kira. Kita tak ada. Jadi Fx sekarang ni, frictional force adalah Fx awak tulis dia sama dengan negatif F. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita jadikan dia sebagai satu parameter. Kenapa negatif? Sebab dia ke kiri. Jadi dia ada Fy tak? Fy tak ada. So akan jadi sama dengan kosong. Now, untuk kemudian daripada R. So Rx ada tak? Rx sama dengan kosong. So kita ada Ry satu. Ry sama dengan apa? Ry sama dengan mg. Kan betul tak? Jadi dia akan sama dengan 137.34 Newton. Sebab apa dia positif? Sebab dia ke atas. Betul tak? Okay, jadi dia ke atas. So, soalan kita, dia nak kira, kita kira apa horizontal, what is the frictional force? Okay, jadi kita nak kira frictional force pada ini. Okay, kita dah sini, kita dah ada free body diagram. Okay, okay, kita nak kira. Pakai yang ni lah. Okay. Okay. Nah, kita nak kira horizontal force. So dekat sini. Untuk kira horizontal force, kita kena kira total F kat sini. So maknanya kat sini ada total Fx dengan total Fy. Okay. So kat sini. Jadi ini adalah total Fx. Total Fx mesti sama dengan 0. Sebab apa sama dengan 0? Sebab dia dalam keadaan equilibrium. Okay, equilibrium. Bila dalam keadaan equilibrium, so total Fx is equal to 0. Jadi dia akan sama dengan apa? Mana yang ada F? So kita tambahkan dekat bahagian yang ni. Okay. Kat sini semua. Semua yang bahagian F ni. Okay, Fx ni. Alright. Jadi kat sini adalah sama dengan 67.40. 40 pula berapa? 41. 67.41. Okay. Campur dengan negative friction. Betul? Okay. Sebab apa? Sebab kita nak cek friction. Jadi friction kita adalah sama dengan 67.41 Newton. Okay, boleh nampak kat sini? Boleh faham? Clear? Alright. So, calculate the normal force exerted vertically outward on the mower by the ground. So, kalau nak kira R tadi, kalau kat sini lah kita tak ada kan. Kita nak kira, katakan kita jadikan dia sebagai R, positif R. So, kita boleh tulis total Fy sama dengan 0 is equal to negatif 56.57 tolak dengan okey. Yang ni kita tak tentu. Okey, saya tersilap. Okey. Yang ini R ni, okey, saya terlupa. Kita tak boleh kira terus mg. Sebab apa? Okey, sebab dia ada dipengaruhi oleh alamak, tak keluar pula. Okey. Jadi R ni kita tak boleh kira dia direct. Sebab apa? Sebab dia dipengaruhi oleh sini. Dia dipengaruhi oleh Fy juga. Okay, dia bukan dipengaruhi oleh mg saja. Dia dipengaruhi oleh Fy. Sebab ada vertically force, another vertical force yang bertindak ke atas objek tersebut. Jadi Ry ni kita tak tahu, kita jadikan dia sebagai R saja. So kalau kita nak kira what is the R, the resultant the normal force, R equal to, kita tambahkan dekat total dekat Fy which is negatif 56.57 tolak 137.34 campur dengan R. Sebab apa? R tu positif. Jadi R adalah sama dengan 56.57 campur 137.34. So dapat apa? 715678.9.7 6 12 13 5
678 183.9 193 bukan 183 ni 193. Okey. Jadi 193.91 Newton. Okey, boleh faham? Ya? Doktor, Ya. contohlah kan, yang free body diagram tu kan, kita tambah satu arrow lagi macam ke kanan. Salah ke? Kenapa awak nak kena ke kanan? Sebab dia kata constant speed, lepas tu jadi macam dia macam ada dua arah lah kiranya. Lepas tu kira macam ada dua lah. Boleh, awak boleh tambah ke kanan dengan syarat awak tambah ke kanan, awak buat macam ni. Awak buat fx dan awak buat fy macam ni. Itu je. Kalau awak tambah ke kanan, kita sekarang ni ke kanan tu dia bergerak disebabkan dipengaruhi oleh apa? Dia dipengaruhi oleh force ni kan? Betul tak? Jadi kita tak boleh nak tambah secara sendiri. Sebab force tu dia bergerak ke kanan, dia dipengaruhi oleh apa? Dia dipengaruhi oleh force yang ini. Yang external force, which is yang ditolak oleh apa nama kita panggil owner lawnmower tu. Boleh faham? Okay? Clear? Doktor, Ya. kalau contohlah yang F yang warna biru tu kan, kalau dia ke horizontal 90 darjah, means R tu kita boleh je kan buat mg. Kalau dia horizontal, dia boleh jadi mg. Tapi sekarang ni kenapa contoh soalan Dania ni, dia kata tak faham kenapa R tu tak boleh terus kita ambil mg sin theta. Sebab sekejap. Yang tadi R tu tak boleh terus kira mg sin theta. Bukan. R ni kita kena consider sebab kalau kita tengok dekat sini. Sekarang ni case dia untuk kita ada force, kita ada mg. Jadi kalau kita tengok kepada vertical dia ada Fr yang ke atas dan ke bawah dia akan ada W sama dengan mg, dan juga dalam ke bawah juga dia ada Fy. Jadi kalau resultant kita kena consider W dengan Fy. Sebab tu kalau untuk dapatkan bila dia dalam keseimbangan, okey, bermaksud bila dalam keseimbangan R ni adalah sama dengan total W dengan Fy ni. Sebab tu kita kena consider. Kita tak boleh ambil terus mg. Okay? Faham tak Dania? Kita tak boleh terus ambil mg. Sebab apa? Sebab Fy ni juga mempengaruhi orang kata apa? Mempengaruhi normal force of the object. Faham ke Dania? Okay. Alright. Ada soalan lagi daripada yang lain? Ini situasi lah. Maknanya dia ada orang tu tolak. Sebab tu bila dia tolak macam tu, kalau kita tengok dia punya direction sini, ini dia punya force, okay. Dia punya angle sini 40. 40 degree kat situ. Okay. So inilah free body diagram tu. Macam tadi soalan tadi ke, kata nak boleh ke kita nak letak force dekat horizontal? Tak boleh. Sebab apa? Sebab force tu dia bukan bergerak secara horizontal. Dia bergerak dekat angle. Jadi bila dia bergerak dekat angle, kalau awak nak lukis pun awak kena tulis macam ni. Awak kena tulis bagi Fx dan sini adalah Fy. Okay. Awak tak boleh, kita tak boleh nak kita tak boleh nak bagi satu force yang lain. Sebab force yang kita nak bagi tu mesti dia bertindak dekat atas objek tersebut. Okay, ada soalan? Clear? Okay. Okay, pergi. Inilah tadi. Tapi saya rasa better awak ambil yang saya buat tadi lah. Sebab ini saya tukar ni. Ni patut ni Y component. Ini X component. Okay. Tak apa. Tadi better awak ambil yang saya tunjuk tadi. Yang saya tunjuk dekat dalam dekat slide tadi. Okay. Kita bincang sama-sama. Okay. Alright. Now kita tengok example seterusnya. Okay. A crate of mass 50 kg lies on a inclined plane. Find the maximum inclination angle to keep the crate to stay at rest on the incline. So dia bagi coefficient of static friction is 0.25. Coefficient of kinetic friction is 0.2. So what we're going to do?
So first of all, kita lukis dia punya diagram dulu. Macam mana? Kita lukis macam ni. Macam ni kan. Sini theta. So kita ada objek. Kita ada objek. Sebab apa dia kata a crate of mass dia dah bagi 50 kg. Jadi dia kata dia dekat atas incline plane. Dia suruh kita cari maximum inclination angle. Dia suruh kita cari theta. Right? Kita nak kira dia punya theta untuk memastikan objek ni kekal berada dekat incline plane. Kita tak nak bagi dia jatuh. So, bila kita ada objek ni, apa yang penting? Kalau kita lukis dia punya kita lukis dia punya free body diagram, dia ada apa? Dia akan ada sini weight sama dengan mg. So dia akan ada apa? Dia ada r. So r sama dengan mg cos theta. Sebab awak dah nampak kan dia ada angle kan? So awak lukis lah. So sini adalah mg cos theta. Senang. Awak lukis je. So, senang. Kemudian dia ada apa? Sebab dia nak bagi elakkan dia jatuh, dia ada friction. Kan? Jadi apa yang menarik objek ni ke bawah? Dia akan ada satu force ke bawah, which is kita tulis mg sin theta. Objek daya menarik dia ke bawah. Clear? Okey ke kat sini? Jadi bila kita melukis free body diagram, awak sengitkan kepala awak. Awak sengitkan objek, awak sengitkan kertas ni awak. Jadi kalau awak nak sengitkan, nak senang, awak akan dapat macam ni. So sini adalah objek, sini adalah friction. Sini akan jadi mg sin theta. So sini akan jadi r, which is mg cos theta. Betul. Jadi kat sini pula dia akan ada, silap ni. Okay. Sini ada dan dekat sini akan ada w is equal to mg. Betul. Jadi kalau awak nak pecahkan, awak dapat kat sini. Sini, okay. Itulah dia. Alright. Clear? Kat sini? Okay. Kat sini boleh faham untuk lukisan free body diagram ni. Sebab apa saya ingatkan dia? Sebab apa saya ingatkan macam ni? Sebab saya nak memudahkan kita nak tengok mana satu x component dengan mana satu y component. Okay? Clear? Alright. So kalau kat sini kita tengok, kita pecahkan lagi, dia akan jadi apa? Sini akan jadi wx, sini akan jadi wy. Betul. Wy sama dengan mg cos theta lah. Okay, now apa yang kita kena buat? Kita kena pecahkan kepada x dengan y komponen. So pecahlah. Sini force. Okay, awak pecahkan kepada x komponen. Pecahkan kepada y komponen. Alright. Jadi bila pecah x, okay, kita ambil force mana dulu? Kita nak ambil, katalah kita ambil force yang horizontal lah. Kita ambil yang senang mg. Kita katakan yang ni adalah sebagai f. Okay, f1. Senang, f1 sama dengan mg sin theta. So jadi f1 which is f1x sama dengan f sama dengan f cos theta sama dengan mg sin theta lah kan. Terus sebab dia memang dah dekat horizontal. Alright. So dah akan jadi mg sin theta. Okay, dan dia bergerak ke kanan. Alright. Awak jangan keliru pula Okay. Memanglah kita kata x komponen kita pakai cos theta, tetapi dekat dalam ni kita nak tunjuk yang ni f1 sama dengan mg sin theta. Dia dah bagi value tu. So kita pakai saja. Clear? Alright. Okay. Kat sini kita dapat mg sin theta is equal to m dia dah bagi. M adalah 50 kg multiply by 9.81 sin theta. Okay. Kemudian berapa 50 kali 98.1 dapat apa? $490.5. 490.5. Okay. Now F1Y tak ada, sama dengan 0. Okay, now kita pergi kepada friction pula. Friction adalah sama dengan negatif. Okay, friction Fx sama dengan negatif F. Sebab apa negatif di belakang? Jadi F sama dengan negatif mu R. Okay. R kita berapa? R sama juga dengan negatif mu mg cos theta. Betul tak? Sebab apa? Sebab R sama dengan mg cos theta. So ni kita nak pakai mana? Kita nak pakai coefficient of static friction yang mana? Yang kita nak pakai static friction ke kita nak pakai kinetic friction?
kita kena pakai static friction. Sebab apa? Kena pakai static friction? Sebab soalan dia kata stay at rest. Okay, kalau bila stay at rest, kita kena pakai kinetic friction. So, jadi dapat 0.25 multiply by M adalah mass of object adalah 50, 9.81 cos theta. So, dapat apa? Negatif 0.25 darab 50 darab 8.91. Negatif 122.625. Negatif 122.65. 625. 625. 63 lah. Kita pakai 63. Okay, 63. 63 Newton. Alright. Jadi dia akan jadi yang tu. So now kita dah dapat dekat S component. Okay. Kemudian dekat Fy adalah Fy sama dengan 0. Tak ada kaitan. Now apa lagi yang kita nak kena consider? Kita kena consider R. Okay, R. R kita adalah, sini adalah Rx sama dengan 0. Jadi Ry sama dengan mg cos theta sama dengan apa? Sama dengan 9 pula. Berapa? 50 darab 9.81 cos theta. Theta kita dapat. Oh, yang ni kita tak ada kan? Ini, alamak. Saya tersilap ni. Okay. Ini kita tak ada value. Kita tak ada theta. Ini sin theta. Ini cos theta. So, sama dengan 50 darab 9.81 adalah 490.5 cos theta. Betul tak? Right. Okay. Korang okay ke tak ni? Okay. Follow tak? Macam Follow. Boleh. Alright. Now, kita nak kira sekarang ni berapa dia punya, soalan dia apa ni? Maximum angle, nak kira angle. Ni kalau kita nak kira angle, apa kita boleh pakai? Kita boleh pakai dekat sini. Kita boleh pakai dekat fx tu. Okay. Sini. Okay, kita tengok sini. So total fx adalah sama dengan 0. Which is sama dengan F1 tolak dengan friction. Betul tak? Untuk X punya keadaan. Okay, untuk keadaan X. Alright. Jadi untuk dekat sini, dia akan jadi F1 adalah apa? F1 sama dengan 490.5 sin theta. Tolak dengan friction adalah 2.63 cos theta. Betul. Jadi boleh tak kita nak kira berapa dia punya theta kat sini? Boleh kan? Betul tak? Jadi macam mana kita nak kira theta? Jadi kalau kita bawa pergi ke, saya sambung dekat sebelah sini saya sambung kat sebelah sini, tak ada ruang. Okay? Jadi kalau kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi 122.63 cos theta is equal to 490.5 sin theta. Jadi kita bawa, untuk senang, awak bawa cos theta ni pergi ke right hand side. Sebab apa? Sebab sin theta bagi cos theta akan jadi apa? Akan jadi tangent theta. Betul? Jadi awak akan dapat 122.63 bahagi dengan 490.5 is equal to sin theta divided by cos theta. Jadi akan jadi tangent theta. So theta akan dapat apa? Berkira. Theta dapat apa? 14.04 degree. 14.04 degree. Alright, inilah jawapan dia. Okay? Faham ke? Faham. Tukar sin dan cos jadi tan. Boleh lah. Okay? Okay, boleh. So tukar sin dan cos jadi tan. Okay. So boleh faham? So maksudnya kat sini awak kena mahir lah. Kita kena pastikan kalau boleh awak pecahkan kepada X component dengan Y component. Alright, ini untuk memudahkan awak. So untuk mudah awak pecah kepada X dengan Y component. Tapi kalau kalau awak dah mahir, awak boleh terus macam ni. Ni saya tunjuklah. Maknanya kita tahu. Kita dah nampak kat sini, kita boleh kira. Dekat X component ni Fx, ini adalah Fy. Jadi kalau kita tengok apa Fx kita? Fx kita hanya ada mg sin theta dengan F.
ke Fy kita pula ada R dengan mg cos theta. Jadi disebabkan kita dah dapat, kita ada Fx, kita ada Fy, okay, kita boleh pecah, kita boleh kira what is dia punya R. Okay, yang ini memang jalan ini lagi singkat lah. Okay, ini jalan yang lagi singkat. Okay, tapi apa yang penting wujudnya perkara jalan yang singkat ni daripada X komponen dengan Y komponen tadi. So sekarang ni saya nak awak faham dulu macam mana X dengan Y komponen. Macam mana nak pecahkan sesuatu kepada X dengan Y komponen. Once awak dah faham, awak dah mahir, dan kita boleh proceed kepada step yang macam ni yang saya tengah tunjuk dekat slide ni. Clear? Boleh faham Jelas X dengan Y komponen tu? Okey ke? Okey, jelas. Okay. Now, kita pergi kepada example yang ke-5. Okay. What is the minimum horizontal force to stop a 40 kg box from sliding down an inclined plane of coefficient of friction 0.2, given that the plane is 50 degree to the horizontal? So first of all, kita lukis. Okay, macam kita cerita tadi lah, kita lukis dulu. Theta dapat apa? Theta is equal to 50 degree. So awak lukis dalam mechanics ni, okay, dalam chapter-chapter macam ni awak kena lukis. Lukisan ni sangat-sangat penting lah untuk kita dapat faham situation. Dan kita ada objek. Bila ada objek, dah ada apa? Dah ada weight ke bawah, W ke bawah, which is equal to mg. Awak tulis semua. Ada apa? Ada R is equal to mg cos theta. Tarik je sini. So sini adalah mg cos theta. Dan dia ada apa? Dia ada force, frictional force. Okay, yang kat belakang ni equal to mu R. Senang awak tulis. Kemudian dia ada apa? Dia akan ada daya yang menarik ke bawah, which is mg sin theta. Macam ni. Clear? Jadi, so soalan dia kata apa? Dia suruh kita cari what is the minimum horizontal force. Dia suruh kita cek what is the minimum horizontal force. Minimum horizontal force ni adalah daya yang kita, maknanya ini ada satu objek, okay? Soalan dia macam ni. Soalan dia, what is the minimum horizontal force to stop a 40 kg box from sliding down and inclined plane? Jadi maknanya macam ni. Ada satu objek ni, dia bergerak macam ni, dia turun ke bawah lah. Okay. Tapi kita nak berhentikan objek ni dengan apa? Dengan cara kita apply a horizontal force. Yang mana kita apply force which is secara menegak macam ni. Korang boleh nampak ke? Korang faham ke? Macam ni lah, macam ni. Sekejap ya. Cek mana ni. Okay. Okay, sekejap. Okay. Okay, macam ni. Right. Visual. Okay. Tengok ni. Ini ada satu objek. Okay. Ini ada satu inclined plane. Okay. Macam ni inclined plane. Right. So kita ada satu objek. Kita kata ada calculator ni. Right. Dia kalau kita tengok dia bergerak macam ni, betul? Dia bergerak, dia dekat inclined plane ni dia jatuh macam ni. Okay. Sebab dia bergerak. So kita nak bagi satu force yang mana force tu is horizontal. Which is ni horizontal ni. Ini force dia. Yang warna putih ni. Okay, yang warna putih ni. Secara horizontal, menegak. Supaya dia tak jatuh. Kita nak kira berapa force yang kita tolak secara horizontal ni. Maknanya dia bergerak macam ni. Berapa force yang kita gunakan untuk elakkan dia jatuh. Bukan kita tolak macam ni. Okay, bukan dia macam ni. Force yang kita tolak macam ni. Tak. Kita nak bagi berapa force kita nak berhenti dia macam ni. Clear? Nampak tak situation dia? Force dia macam ni. Clear? Nampak. Okay. Right? So, sekejap je. Lagi. Okay. Then, so itulah yang saya tunjuk tu, yang warna merah tu, force tu. Okay, force yang warna merah ni. So kita nak kira what is the punya horizontal force ni. Berapa horizontal force ni? Kalau saya ingat diagram tu tak jadi. Apa maksud Diana ni? Kalau saya ingat diagram tak jadi. Kalau saya ingat diagram tu, dia tak jawab soalan lah. Okay, Diana? Alright. Okay, now
kita nak kira what is the horizontal force. So kalau kita nak buat macam ni, kita kena pecahkan dia kepada apa? So first of all kita tengok, kita jadikan dia, kita lukis free body diagram. Bila kita lukis free body diagram, so ini adalah objek yang tengah. So kita ada, sini adalah mg sin theta. Sebelah kiri adalah friction. Dekat atas kita adalah R. Bawah kita adalah mg cos theta. Betul? Dekat tepi ni pula ada mg. Yang mana angle dia dekat sini. Theta. Betul? Sini theta ada. Kemudian dia ada apa? Dia ada force. Kalau kita tengok sini, dia ada force dekat sini. Okay, dia ada force sini. Kalau awak nak lukis force ni macam mana, awak sengatkan kertas awak. Bila awak sengatkan kertas awak tu, awak akan nampak dia punya force tu macam ni. Ni force yang kita nak kira. Okay? Faham tak? Jadi angle dia berapa? Kalau kita nak kira angle, dia adalah, kita tengok sini. Awak tengok dekat sini. Sini. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi zigzag, betul? Jadi zigzag sini adalah sini adalah 50. Betul. Jadi kalau situ 50 bermaksud dekat sini adalah sama dengan theta angle dia. Faham ke? Jadi kalau kita kena pecahkan dia, dia akan ada apa? Dia akan ada force ke bawah which is Fy, dia ada force ke kiri. Dia ada Fx. Kan? Alright, clear? Okay ke korang ni? Okay. Okay. Alright. Now, kita nak kira what is the kita nak kira, dia suruh kita cari F, total F tu. Jadi macam mana kita nak kira? So first awak boleh buat macam ni. Awak ambil untuk X component. For X component, okay, kalau awak malas nak buat, awak tak nak buat kotak tadi tu, as long awak dah faham, awak dah faham konsep X dengan Y component, so kita boleh tulis secara ringkas ni. For X component, yang X component apa yang terlibat? Tengok sini. Kita akan ada mg sin theta, kita ada friction dan kita ada Fx. Jadi total Fx adalah sama dengan kosong. Sebab dia dalam keadaan equilibrium. Sebab bila kita stop objek tu bergerak, dia dalam keadaan equilibrium. F is equal to 0. Jadi dia akan jadi sama dengan mg sin theta tolak dengan friction tolak dengan Fx. Kenapa kita tolak Fx? Sebab Fx ni dia bergerak dia ke kiri. Sebab tu kita jadikan dia negatif. Alright. Jadi kalau kita tengok sini, sama dengan kosong, mg ada apa? M adalah 40 kg darab dengan 9.81. So sin theta tolak dengan friction adalah sama dengan mu r tolak dengan Fx. Okay. Jadi R kita ada tak? So R kita tak ada. Betul tak? Sebab R kita kena consider. R ni kita kena kira dulu. Okay, kita tengok. Sebab R ni dia melibatkan juga Y component. So kita tak boleh ambil R tu sama dengan mg cos theta saja. So dia terlibat juga dengan Fy. Jadi kita kekurangan information. Jadi di sini kita kekurangan information. Apa yang kita kurang adalah kalau kita masukkan semua value 40 darab dengan 981 darab sin theta berapa? Sin theta ni adalah sini adalah theta adalah 50. Sin 50 dapat apa? Cuba kira yang ni. Yang ni dulu. Cuba kira dapat apa? 300.60. 300.60 tolak dengan mu. Mu dia dah bagi 0.2. So 0.2 R tolak dengan Fx. Betul? Okay. Jadi kita biarkan ini sebagai equation yang pertama. Okay, dah. Kita pergi kepada for Y component. Okay. So total Fy is equal to 0. Which is apa yang melibatkan Y component. Kita tengok. Kita ada R, kita ada mg cos theta dan kita ada Fy. Jadi dah akan jadi R tolak dengan mg cos theta. Kita akan tolak lagi dengan Fy. Sebab apa kita tolak Fy? Sebab F ni dia bergerak ke bawah kan, dia tunjuk ke bawah. Jadi Fy tolak Fy. So kita akan dapat kosong R ni tak tahu kan. R yang kita nak kira, yang kita nak cari kan. So R adalah R kita tak tahu, tolak dengan mg adalah 40 darab dengan 9.81 cos theta adalah 50 tolak dengan Fy. Fy sama dengan berapa sebenarnya? Okay.
FY. Sebenarnya FY ni kalau kita tengok sini, FY ni adalah sama dengan cos sin theta kan? Betul. Tapi kita tak apalah, kita boleh biarkan dulu. Alright, kita akan dapat macam mana berapa? Kita akan dapat 40 multiply by 9081 cos 50 dapat apa? 252.23. 252.523. Okay. Tolak dengan FY. So kita akan ada 2. Ini adalah equation yang kedua. Betul. So kita tengok apa antara persamaan satu dengan persamaan kedua. Jadi macam mana kita boleh selesaikan lah. Jadi kita nak masukkan R ni, R daripada persamaan kedua ni masuk kepada persamaan pertama kan. Jadi kalau kita masukkan, so 2 into awak tulis betul-betul lah. Okay, ni saya nak cepat. Okay, kena tulis. Kalau kena exam tulis betul-betul lah 2 into 1. Okay, so 2 into 1. Right, so tak payahlah awak tulis substitute kan. Awak tulis 2 into 1 pun tak apa. Jadi kat sini kalau kita tengok R, kita jadikan R sebagai penyebut kan. R equal to 252.323 tambah FY. Okay, sudah akan jadi ini. Jadikan dia question yang ini yang kedua, question kedua. Alright, boleh faham? Clear? Follow So 2 into ni akan dapat 0 is equal to 300.6 kosong tolak dengan 0.2. R adalah 252.23 campur. Okay. 23 campur dengan FY tolak dengan FX. Right? So kita akan dapat apa? So akan dapat 300.60 tolak dengan 0.2 darab 252.23 dapat apa? $50.45. 50.45. Okay, tolak dengan, sebab dia negatif-negatif kan, tolak dengan 0.2 FY tolak dengan FX. Betul? Jadi 300.6 tolak 50.45 dapat apa? Equal to 250.15. 0.15 tolak dengan 0.2 FY tolak dengan FX. Betul? So kalau kita bawa pergi sebelah, kita akan dapat 0.2 FY campur dengan FX is equal to 250.15. Okay. Sebab kat setakat sini boleh follow. Okay ke? Okay. Kat sini, okay. Kalau kita tengok FX dengan FY ni. FY ni sama dengan apa? FY ni sama dengan F sin theta. FX ni adalah sama dengan F cos theta. Betul tak? Jadi apa kita boleh buat? Kita pecahkan jadi 0.2. FY adalah F sin theta berapa? Theta adalah 50. Campur dengan FX adalah F cos 50 sama dengan 250.15. Jadi berapakah sin 50 dapat apa? Sin 50 darab 0.2 dapat apa? Okay, saya bawa pergi sebelah sini nanti. Bawa sebelah sini. Alright. So 0.2 darab sin 50 dapat apa? 0.15. 0.15. Okay, dapat 0.15 F kemudian campur dengan cos 50 dapat apa? Cos 50 yang ni. Yang ini dapat apa? Cos 50 0.13 F sama dengan 250.15. Jadi kalaulah 0.15 campur 0.13 akan dapat 0.28 F sama dengan 250.15. Jadi F adalah sama dengan 250.15 bahagi dengan 0.28. So dapat apa?
Betul ke 0.28 ni? Macam pelik lah. Betul ke sin 50 darab 0.2 ni? 0.64 tu. 90. Kos 0.64. 50 0.64. 0.64. Okay. 0.64. Jadi bila 0.64 dapat apa? Force dapat apa? Tiga 390.86 Newton. Okay, nampak Newton. Okay, boleh faham? Nampak tak? Nampak. 390 macam pelik je. 250 bahagi. Weh, bukan. Astaghfirullahalazim. 0.64 campur 0.15. Patutlah. Nampak? Oh, Nampak? campur. Ini yang berlaku kesilapan ni. Nampak? So kita kena berhati-hati. 0.64 campur 0.15 jadi 6, 7, 79. 0.79. So apa? 250 bagi 0.15 bagi 0.79. Apa? 3. 316.65. Okay. Right. Okay, boleh faham? Kat sini? Setakat ini? Clear? Clear. Right. So kalau kita tengok sini, ini lukisan dia. Okay. Inilah calculation dia tadi. Alright. So kalau nak mudah tadi tu, sebab saya nak tunjuk satu-satu. Jadi kalau mudah, awak terus dekat sini. Masukkan. Jadikan dia F sin theta dengan F cos theta. Nampak? So dapat calculate terus. Kenapa Fx kena ambil sin? Kenapa Fx kena ambil sin yang mana? Yang sini. Okay, sebab sini, kita tengok sini. Yang ni, dekat sini. Kita ambil sin tu bukan sebab dia apa nama? Yalah, sebelum ni memang kita belajar x komponen kita ambil cos, y komponen kita ambil sin. Tetapi itu dalam vektor. Bila dalam kes ni, dia punya force kat sini, force yang kita nak kira untuk horizontal ni, dia bergantung kepada sin. Ini yang berlaku bila kalau kita ada objek, okay, macam ni, yang kita tengoklah objek yang ni. Okay, kita ambil case yang macam ni. Case yang macam ni. Alright. So, kalau kita tarik, saya tarik kat sini, kita tarik dia ke bawah. Okay. Ini, dan kita jadikan dia sebagai ini sama dengan plane dia. Okay, plane dia sama. Sini 90 darjah. Jadi, yang ini, mg ni akan jadi hypotenuse dia. Alright. Ini akan jadi hypotenuse. Sini akan jadi tentangan, sini akan jadi sebelahan. Betul. Jadi, kalau kita nak kira what is sebelahan, sebelahan adalah sama dengan apa nama, ataupun kita boleh bagi cos theta, sebab theta kat sini sama dengan sebelahan bahagi dengan hipotenuse. Right? Betul. Jadi bila sebelahan bagi hipotenuse, dia akan jadi h cos theta is equal to s. Jadi s ni akan jadi h ni pula hipotenuse sama dengan mg. So mg cos theta akan jadi sebelahan. So di mana sebelahan ni akan jadi r. So jadi r ni akan jadi mg cos theta. So force yang dekat sini pula, yang dekat sini, okay, force yang dekat sini, dia adalah sama dengan daya di sini, yang sama dengan tentangan, which is sin theta is equal to tentangan bahagi dengan hipotenuse. Jadi tentangan kita adalah sama dengan h sin theta, which is mg sin theta equal to tentangan. So sebab itulah kita pakai sin, kita tak pakai cos. Boleh faham Diana? So ini dia berkaitan dengan trigonometri. Faham? Okay. Clear? Alright. Ini cara macam mana dia wujud. Alright. Clear So dalam mechanics ni banyak benda kita nak kena faham, which is kata apa, trigonometry, okay, and calculation. So lagi-lagi macam kalau awak berminat nak ambil mechanical engineering kan, berkaitan dengan sama jugalah dengan architecture. Okay, kalau awak minat architecture, trigonometry ni sangat-sangat penting sebab kita nak kira angle sesuatu sudut satu bangunan ke kan, dan masa juga kita nak kena kira kat mana tiang yang kita nak letak. Kalau kita nak bina bangunan, berapa jarak di antara satu tiang ke satu tiang supaya bila kita kata buat rumah double story kan, supaya daya yang bertindak dekat atas tu boleh ditampung oleh satu tiang tersebut. Jadi dia tidak ada curve kan. Jadi tidaklah roboh sesuatu rumah.
So trigonometri, inilah konsep-konsep yang awak akan apply nanti kalau awak pergi kepada degree nantilah. Okay, clear Alright. Boleh ke? Sekarang ni kita bagi exercise. Ini adalah exercise yang ni exercise soalan ni awak ambil soalan ni kita bincang pada hari Isnin. Okay? Ada soalan? Alright.